A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengulangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya pada pagi ini kita masih lagi berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan lagi bicara kita berkaitan dengan ilmu-ilmu yang akan menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk pagi ini muka surat berapa kita ya? 49. 51. Saya ikut puan-puan je nak baca yang mana. Baik, hakikat pencinta. Betul, 51. Okey. Sebab mungkin ada yang tak datang tu kan, ataupun yang mungkinlah terlepas. Ya, tak apa. Walau bagaimanapun kita bicara pada pagi ini fasal yang ke-15. Hakikat pencinta. Ramai di kalangan kita yang mencintai seseorang atau sesuatu, maka kita digelar pencinta. Maka siapakah sebenarnya seorang pencinta? Maka disebut oleh Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na Allah bi'ulumihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapat daripada beliau, wa yarfa'una bi asrarihi, dan kita juga meminta pada Allah mengangkat kerohanian kita dengan rahsia-rahsia ilmu yang Allah buka kepada beliau. Maka beliau menyatakan al-muhibbus sadiq. Al-muhibbus sadiq, pencinta yang jujur, pencinta yang benar. Al-muhib, pencinta. As-sadiq, yang benar-benar ataupun yang jujur. Qad khala qalbuhu, telah kosong hatinya. Sebenarnya kalau kita qad di situ ada perkataan sesungguhnya. Khala, telah kosong. Qalbuhu, hatinya. Mimma siwahu, selain daripadanya, selain daripada Allah. Itulah pencinta yang sebenar. Di saat hatinya, jiwanya kosong daripada segala-galanya selain Allah. Yang ada dalam hatinya hanyalah Allah. Cintanya hanya untuk Allah. Cintanya hanya kepada Allah. Itulah pencinta yang sebenar. Selain daripada itu, cinta kepada selain Allah, itu pencinta yang tidak benar. Kerana apa? Kerana sesuatu, salah satunya ia tidak benar. Apa sifat dia? Hilang. Sesuatu yang tidak benar, salah satu sifatnya ialah sementara. Maka cintalah kepada segala-galanya pun akan berakhir cinta itu. Kerana sebenarnya cinta tak akan berakhir. Okey ya? Ni tolong faham lagi sekali perkataan cinta. Cinta ni adalah selama-lamanya. Cinta tak akan mungkin berakhir. Kalau cinta tu bermusim, ada cinta yang bermusim. Ada cinta ikut mood. Hari ni mood okey sikit, maka I cinta kat you. Hari ni you jangan tuntut cinta I pada you sebab I tak ada mood. Betul? Belah sini ke belah sini? Betul.
Hari ni mood I okey. Okeylah. I rasa I boleh cinta kat you. Hari ni mood I tak okey, jangan tuntut cinta. Sebenarnya cinta ni dia bukan ikut mood. Cinta adalah cinta. Cinta dia tak ikut waktu. Cinta adalah selama-lamanya dan tak akan padam sehingga ke syurga. Maka satu-satunya cinta yang tak akan lenyap, satu-satunya cinta yang tak akan putus, yang tak akan hilang, cinta kepada Allah. Akan kekal selama-lamanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sikitlah di situ ada nota kaki angka 74 tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mulai belajar cinta Allah. Tetapi selalu kita duk ulang, cinta Allah tak akan mungkin datang tanpa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Rasulullah itu adalah pintu kepada mencintai Allah. Ingat ya, cinta kepada Rasulullah adalah jalan atau pintu untuk membawa hati kita cinta kepada Allah. Kerana tak akan mungkin cinta Allah sahaja tanpa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca di sini, iaitu dia, hamba tersebut, menjadikan apa atau siapa yang dicintainya hanyalah satu, iaitu Allah. Inilah baru betul cinta kepada yang satu, hanya kepada Allah. Kemudian nak cinta yang lain boleh, bukan tak boleh, bahkan disuruh. Cinta kepada ibu dan ayah, cinta kepada suami dan isteri, cinta kepada sanak saudara, cinta kepada kaum muslimin, boleh, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi bermula cinta yang setulus, yang suci, yang benar, ialah bermula dengan cinta kepada Allah. Maka bermula dengan cinta Allah itulah kita boleh mencintai orang lain kerana Allah. Dan ketika itulah cinta itu menjadi benar. Kalau kita cinta isteri kerana Allah, cinta itu benar. Cinta suami kerana Allah, cinta itu benar. Kerana tak akan mungkin orang akan mempermainkan nama Allah untuk diri kepentingannya. Kerana orang ini kalau dia dah guna nama Allah, itu bukan main-main. Kalau dia main-main juga, memang dia hanya cari pasal dengan Tuhan. Ya, dia cari nahas, dia cari pasal. Okey, kita baca di sini. Inilah yang disebut sebagai tauhid kecintaan. Di saat kita mula mencintai Allah dengan cinta yang benar, dan itulah cinta yang benar, maka itulah disebut tauhid cinta. Apa makna tauhid cinta? Apa makna tauhid? Tauhid ini hanyalah satu-satunya. Cintanya hanya satu, untuk Allah. Itulah mencari cinta yang satu kan. Ni katanya hanya youlah satu-satunya. Tak, hanya Allah satu-satunya. Boleh insya-Allah ya. Diam macam ni. Dah mula menusuk jiwa. Kerana cinta itu ada dasarnya di jiwa. Dan jiwa ni hanya untuk Allah. Baik, semua kecintaan kepada selainnya, semua kecintaan, ataupun dah bahasa mudah, semua perasaan yang kita ungkapkan atau yang kita luahkan, yang kita rasa terutamanya kepada selain Allah, adalah cabang daripada cinta kepada Allah. Itulah yang saya cerita tadi. Yang kita kata cinta suami, cinta anak, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu bapa ni, cinta kepada apa pun, sebenarnya itu cabang daripada mencintai Allah pada dasarnya. Tapi kena ingat, kalau bermula dengan tanpa cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada selain Allah, itu bukan cinta, itu hawa, itu nafsu. Sebab tu dia padam, sebab tu dia lenyap, sebab tu dia letih, sebab tu dia berakhir. Kerana nafsu ni kan, dapat apa yang dia nak, habislah. Apa lagi? Dapat yang dia nak, yang dia cita-citakan, dah, habis dah. Ya, kerana apa? Kerana dia nak tu, kerana nafsu dia. Contoh nafsu dia nak makan, lepas makan, habislah. Walaupun dia nak makan lagi, tapi masa tu dah habis dah. Samalah keadaan manusia mencinta sesuatu yang bukan kerana Allah. Okey, selesai. Wa madama alaihi baqiyatun mahabbatin li siwahu. Wa madama, selagi mana ada, alaihi, ke atasnya, baqiyah, sisa mahabbah, sisa kecintaan, li siwahu, kepada selain Allah, fahuwa naqisul mahabbah, maka dia kurang dalam kecintaannya kepadanya. Selama mana dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, dalam hati kita semua, ada sisa-sisa, baki-baki cinta kepada selain Allah, maka ketika itu kuranglah cinta kita kepada Allah. Atau dengan makna lain, tak sempurnalah cinta kita kepada Allah. Allah ni salah satu sifat dia, dia nak segala-galanya, ataupun dengan kata lain, apa dia? Silakan. Allah ni saya cakap dengan bahasa mudahnya, Allah ni kalau boleh
Bukanlah bolehlah kita nak kata apa bahasanya, mesti kepada saya dengan tuan-tuan dan puan mengarahkan seluruh perasaan ini hanya untuk dia. Perasaan cinta yang kita bincang ni cinta. Dia tak nak cinta 99%. Ada satu lagi persen untuk siapa? Untuk selain Allah pun tak nak. Apa makna 1% lagi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau boleh kita cinta Allah, lebih kita mencintai daripada diri kita sendiri pun. Sebab tu orang yang cinta Allah, dia sanggup mati. Kenapa? Tak ada lagi kepentingan untuk dirinya. Orang yang cinta Allah, dia sanggup tak tidur. Betul ya? Kenapa tak tidur? Sebab dia bangun malam. Orang yang cinta Allah, dia sanggup berlapar. Tapi kalau dia mendakwa dia cinta Allah, dia masih berbelah bahagi dengan tidurnya, maka dia tak sempurna cinta dia dengan Allah. Kalau dia kata dia cinta Allah, dia masih berbelah bahagi dengan makan dia, ya. Orang cinta Allah dia banyak berpuasa. Orang cinta Allah dia banyak bangun malam. Orang cinta Allah dia banyak beribadah. Tapi kalau dia masih berbelah bahagi dengan nafsu dia, maka masih belum sempurna, ya, cinta dia. Apatah lagi dengan selain daripada Allah, dengan makhluk-makhluk Allah. Ni benda-benda begini ni kena belajar berkaitan dengan persoalan cinta sebagai sekutu kepada kecintaan kepadanya. Apa maksudnya? Ada sekutu lagi. Ada bahasa lain, ada syirik. Sebab tu begini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita cinta suami, cinta isteri, cinta anak-anak, dalam hati kita, di samping ada juga cinta kita pada Allah, mungkin banyak nak banding dengan cinta, itu pun masih lagi syirik. Kecuali kita cinta suami dan isteri itu kerana dia juga yang memerintahkan kita mencintai dia. Okey, selesai insya-Allah. Muka surat 52. Sebab saya tak banyak cerita ni pasal banyak kali dah kita ulang ya. Tolong belajar apa makna cinta. Banyak kali kita ulang sebelum ni pun perkataannya. Cinta adalah cinta. Cinta tidak akan berubah. Cinta yang berubah itu bukan cinta. Cinta yang berakhir itu bukan cinta. Dulu I cinta kat you, sekarang sudah berakhir cinta I pada you. Itu bukan cinta. Apa lagi? Cinta kemudian kecewa. Tak, cinta tak akan mungkin kecewa. Yang kecewa tu bukan cinta. Cinta tetapi apa? Meminta-minta. Tak. Cinta adalah cinta. Dia tidak perlu meminta-minta. Contoh, saya cinta kat awak. Sama ada awak cinta pada saya atau tidak, itu urusan awak. Jangan pula minta, saya dah cinta kat awak, awak juga kena cinta kat saya. Cinta tak memaksa. Okey ya? Awak nak kat saya, awak tak nak, awak nak dekat dengan saya atau tidak, awak sayang kat saya atau tidak, itu diri awak. Yang pastinya saya sudah mencintai awak. Selesai. Okey ya? Kalau selama mana, macam orang nak cakap benda yang sama lagi sekali. Tapi supaya meresap masuk dalam hati ni, mungkin kali pertama datang, ada tak yang kali pertama datang? Tak ada lah. Tak ada, mudah sikit nak cakap. Kalau saya ni kali pertama memang bela lah. Bela apa pula ni? Cinta pagi-pagi Jumaat ni. Cinta pagi Jumaat. Dia cinta di hari Jumaat. Kan orang yang ajar kita di luar sana, siapa dia? Orang Inggeris tu, dia ajar kita ungkapan cinta, I love you. Terus dia tanya, you love me? You love me? Dia terus tanya. Maka kalau dia cakap macam tu, dia mendakwa dia cinta pada kita, kemudian dia minta pula supaya kita cinta tak pada dia, itu bukan cinta. Itu bisnes. Syekh saya cakap, bisnes. Kenapa? Kerana bisnes ni ialah kita berurusan dengan seseorang untuk kita dapat sesuatu daripada orang itu. Balasan. Walaupun sebuah perkataan. I tak pernah dengar you cakap you cinta kat I. Jangan minta. Ya. I saja selalu cakap I sayang kat you. You tak pernah cakap sayang kat I. Maka itu bukan sayang. Ya, kalau kita sayang kat dia, sudah cukup. Dia sayang tak kat kita, itu urusan dia. Urusan kita sudah selesai. Itulah sayang yang tulus. Sayang yang jujur. Sayang yang benar. Okay, ya? Pak Rasulullah, dia sayang tak kat kita? Dia sayang pada kita. Adakah dia perlu? Dia tak perlu kalau kita sayang kat dia pun. Tapi wajib kita mencintai Allah dan menyayangi Allah. Allah, dia bagi segala-gala pada kita. Adakah Allah dapat manfaat daripada kita? Tak ada pun. Itulah sayangnya Allah pada umat baginda Nabi dan kepada makhluk manusia yang beriman. Allah ni yang paling mencintai kita adalah Allah. Dan cinta Allah itu digambarkan melalui Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta kepada kita sebelum kita lahir. Ini benda yang paling orang panggil apa? Pelik ya? Pelik tak? Ya, kita ni termenung, tak lalu makan, tak tidur malam. Kenapa Tuhan? Saya merindui seseorang. Kenapa Tuhan rindui seseorang itu? Ialah kerana cinta saya begitu sekali tulus kepada dia. Siapa dia tu? Dia tu tak ada lagi atas muka dunia. Sudah. Tuhan sakit ke? Confirm kita tanya dia. Mana ada mencintai sehingga rindu, sehingga termenung, sehingga tak makan, tak minum. Kerana apa? Kerana merindui, mencintai orang yang tak pernah wujud, atau orang yang belum wujud. Ni orang apa ni? Memang mulut kita akan cakap dah, ni majnun. Rasulullah, dia merindui kita, dia menangisi tentang diri kita. Dia berdoa habis-habisan, sujud kepada Allah, kepada kita, memohon keampunan kepada kita sebelum kita lahir. Inilah cinta yang tulus. Inilah cinta yang sejati. Itulah di antara yang kita sebutnya, selalu kita ulang bahawa cinta adalah cinta. Jangan kata cinta itu buta. Yang buta tu pencinta kerana dia salah mencintai. Kerana sejujurnya dia kena mencintai hanyalah Allah. Dengan cinta Allah itulah, ya, dia mencintai orang lain kerana Allah. Maka ketika itu dia tak akan pernah buta. Ni duk cinta ikut merata cinta. Kat isteri orang pun cinta juga. Ini masalah. Ada dalam akhir-akhir ni saya tengok, boleh tak mencintai isteri orang? Ada yang jawab. Ada yang jawab apa? Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Tapi jangan ganggu dia je lah. Sekadar perasaan. Tak payah. Kenapa kita mesti sia-siakan diri kita mencintai hak orang lain? Takat tu dulu. Tak boleh dihurai panjang. Kalau lagi, habis Ustaz, kalau mencintai suami orang, kalau mencintai suami orang, tengoklah kalau kita dah isteri orang, buat apa kita duk cinta suami orang? Cinta suami sendirilah. Berapa ramai isteri-isteri di luar sana duk sibuk nak cinta suami orang. Padahal dia sudah menjadi isteri kepada orang lain. Ini masalah juga ni. Saya cinta kerana Allah. Allah tak akan menyuruh benda yang sia-sia. Okey, setakat tu dahulu ya. Tu serius sikit bicara kita. Ni balik kat sini. Muka surat apa pun dah kita ni? Muka surat 52. Baik, man talazzaza bil bala. Dia sebenarnya kalau nak cakap banyak tajuk ni, ya, kena buat satu seminar cinta. Insya-Allah. Banyak ni ya. Banyak nak bercakap. Allah, ya, moga-moga Allah letakkan, anugerahkan, rezekikan pada saya, pada tuan-tuan, pada kita semua, anak cucu kita, ya, cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Daripada situlah Allah akan anugerahkan kita kembali cinta. Dengan cinta itulah kita mencintai, ya, yang selayaknya kita cintai. Baik, man talazzaza bil bala fahuwa maujudun. Sesiapa yang merasa lazat dengan bala. Apa makna bala? Umum maknanya ujian. Fahuwa maujud, maka dia masih lagi wujud. Wa man talazzaza bin ni'mah, sesiapa yang masih merasa lazat dengan nikmat, fahuwa maujud, maka dia juga masih lagi wujud. Ni bahasa yang agak tinggi sikit ya. Man, sesiapa sahaja. Talazzaza ni kalau kita bahasa biasanya, dia rasa sedap. Bil bala, rasa sedap dengan bala, dengan ujian. Salah satu ujian contohnya kita ni susah. Sedapnya susah, seronoknya susah. Fahuwa maujud, maka dia dikira maujud. Apa maknanya? Kita lihat sekejap. Iaitu dia merasa seronok dengan bala. Talazzaza ni seronok, suka, gembira. Ya, dengan bala. Bagaimana cara berseronok dengan bala? Dengan sabar terhadap bala itu. Sabar je lah. Macam mana? Okey, okey, saya terima. Nak buat macam mana ni ujian untuk saya? Saya sabar je lah. Ya, redha je lah. Fahuwa maujud, maka dia ada dikira wujud. Apa maksudnya? Kerana melihatkan kepada ganjaran pahala yang bakal diperolehinya disebabkan kesabarannya terhadap bala tersebut. Dia begini, salah satu dalam hidup yang kita sedang lalui ni kan, kita nak cakap bahasa bagaimana ya? Dalam bahasa mudah, saya nak sebut bahasa, saya tak nak bahasa yang susah-susah. Yang ini kau kira bahasanya susah. Allah, salah satu namanya adalah apa? Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang.
Apa lagi? As-Salam, Maha sejahtera, Maha penyelamat. Apa lagi nama Allah? Maha sempurna. Maka segala yang datang daripada Allah yang Maha Pemurah ni adalah kemurahan. Walaupun dalam bentuk bala. Ni kita susah sikit nak buat tanggapan. Allah itu penyayang. Allah itu penyayang. Maka segala benda yang datang daripada Allah itu bukti kasih sayang Allah. Walaupun sakit nama dia. Walaupun derita namanya. Walaupun susah namanya. Tapi kita, oleh kerana kita makhluk yang lemah, maka kita pandang dari sudut yang tidak nampak pada Allah, melalui Allah atau melalui diri kita yang lemah. Maka kita nampaklah itu kelemahan. Kita pandang dari segi diri kita kekurangan, maka nampaklah kekurangan. Patut saya sebut dalam bahasa mudah. Bahasa mudah lagi ya. Saya pernah tanya soalan, ingat lagi tak? Sakit dengan sihat mana baik? Tuan-tuan akan jawab spontan. Sihat kan? Sakit tak baik? Tengok, tadi orang dah tanya dah. Sakit dengan sihat mana baik? Jawab awal-awal, dua-dua baik. Okey ya? Jangan pula sihatlah ustaz, baik. Lepas tu kita pun tanya balik, sakit tak baik ke? Baik juga. Tengok. Ini wali. Yang jawab macam ni wali. Kalau yang jawab sihat tu baik, sakit tu kurang baik, itu orang awam. Tapi kalau dia jawab dua-dua baik ustaz, maka kalau dua baik, orang ni orang faham makna berinteraksi dengan Allah. Kerana sesuatu yang datang daripada Allah adalah baik. Kerana dia Tuhan yang maha baik. Maka sihat baik, baik. Sakit baik. Kenapa pula sihat baik? Sihat banyak benda yang kita boleh buat, termasuklah ibadah kepada Allah. Tetapi kita manusia, dalam kita beribadah pada Allah, mungkin kita tersilap, mungkin kita tersalah, mungkin kita berdosa. Maka Allah datangkan untuk sakit. Kenapa? Kerana Allah nak gugurkan dosa kita. Maka dua-dua tu baik. Jadi ada orang, dia berseronok dengan ujian sakit itu. Dia faham tak? Berseronok. Yalah, sukalah, seronoklah. Ya, dalam keadaan sakit, alhamdulillah. Kenapa? Gugurnya dosa-dosa kita. Dengan sebab gugurnya dosa-dosa kita itulah kita selamat di akhirat selama-lamanya. Inilah awliya-awliya Allah. Apa makna awliya? Kekasih-kekasih Allah yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Kerana sikapnya bukan melihat daripada kekurangan diri dia, tapi melihat daripada kesempurnaan Allah kepada diri dia. Itulah cinta. Cinta ni jangan harap selalu gembira tau. Cinta jangan sentiasa harap senyum. Dulu you kata you kat cinta kat I, kerana you masam ni kenapa pula? Kan manusia ni kan ada waktu senyum, ada waktu bermasam muka. Ya. Dulu you kata you cinta kat I, you kan nak gembirakan I, kenapa you sedihkan I pula? Itulah cinta. Cinta ni ada waktu merasai kegembiraan, ada waktu merasai kesedihan. Itulah cinta. Cinta ni sanggup menerima segala-gala. Cinta ni sanggup mengharungi segala-gala. Kata cinta tapi nak gembira sentiasa, itu bukan cinta. Itu nafsu. Cinta sanggup susah bersama kan? Ke nak senang bersama? Susah tak nak? Susah you seorang je lah. Ya. Ketika you senang, you datang ke I. Ketika you susah, you pergi. Itulah cinta. Menangis dan ketawa bersama. Bolehlah. Ya. Tidur-tidur je lah. Setelah tidur bersama, kena bangun sama-sama. Ya. Betul. Memang betul lah ni. Okeylah ya. Terima kasih. Boleh? I boleh hidup dengan you, tapi I tak nak susah. Ramai orang cakap macam tu. I cinta kat you betul, kerana I sanggup duduk-duduk dengan you, tapi I tak sanggup susah. Cinta apa? Yang macam ni awal-awal. Buang awal watak. Ya. Boleh insya-Allah ya. Maka itulah cinta dengan Allah. Ada waktu dia bagi kita sihat, ada waktu dia bagi kita sakit. Kita sekarang ni belajar pencinta yang sebenar, iaitu cinta kepada Allah. Sebab tu duduk dengan Allah tu jangan salah faham tau. Ini bahasa kiasan kan. Kita bercakap dengan Allah ni banyak bahasa kiasan, kerana kita makhluk, Allah adalah Allah. Tuhan adalah Tuhan. Dia tiada Tuhan melainkan Allah. Kita adalah kita. Maka ada waktu kita berbicara dengan bahasa kita.
Ya, dekat dengan Allah. Saya selalu ulang, dekat itu bukan dekat pada jarak, ukuran dia fizikal, tapi dekat pada rasa. Bahkan Allah sentiasa dekat dengan kita. Allah tak pernah jauh dengan kita. Kalau Allah dah jauh dengan kita, maka jauhlah kita daripada rahmat Allah, jauhlah kita daripada redha Allah, jauhlah kita daripada keampunan Allah dan taufik dan hidayah Allah. Maka di saat kita jauh, maka habislah kita. Di saat Allah jauh dengan kita, habislah. Yang masalah menjadi masalahnya ialah bukan masalah Allah, masalah kita. Allah benar-benar mencintai kita. Kita saja berpura-pura mencintai Allah. Kenapa? Kerana kita hanya ingin menerima senang sahaja daripada Allah, susah tak nak. Itulah pencinta yang tidak benar. Samalah kita dengan makhluk pun. Okey, insya-Allah boleh, insya-Allah ya. Wa matalazzala bin ni'mah, maka sesiapa yang rasa lazat, rasa seronok dengan nikmat, Allah bagi nikmat pun rasa seronok, fa huwa maujud, maka dia adalah masih wujud, iaitu masih melihat dirinya untuk dirinya. Baik. Yang kita nak macam mana? Nanti kita baca yang kedua, baru kita buat kesimpulan, baru kita faham yang pertama. Fa iza afnahum anhum zahaba talazzuz bil bala' wan ni'mah. Jika Allah melenyapkan mereka, iaitu manusia, daripada diri mereka, maka akan lenyap kelazatan terhadap bala' dan nikmat. Iaitu jika seseorang hamba itu telah tenggelam dalam penyaksian keagungan kewujudan dan keagungannya, maka dia hanya menikmati kehubungan kepadanya, bukan kepada selainnya. Gabung dua tu baru boleh faham. Begini maksud dia. Kalau dia masih merasai, kita ni bicara hubungan kita, hubungan cinta dengan Tuhan. Okey ya? Hubungan cinta dengan Tuhan, yang kita hanya kena rasa kita dengan Tuhan sahaja. Itulah cinta yang jujur. Kalau kita, tadi kita faham dah tadi, kalau kita bercinta dengan Allah, kita masih merasa lazat dengan bala yang Allah bagi, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa itu dari Allah. Ataupun kita masih merasa lazat nikmat yang Allah beri kepada kita kerana dia daripada Allah, maka itu belum cukup cinta. Kerana apa? Ataupun belum sempurna cinta. Kerana apa? Kerana kita masih merasai diri kita. Yang merasai bala dengan sabar, yang merasai nikmat dengan bersyukur, itu masih lagi belum sempurna. Boleh faham ya? Ni tinggi sikit. Bila kita betul-betul sempurna cinta kita kepada Allah, hanya ketika mana lenyap segala apa yang diberi oleh Allah dalam bentuk ujian atau dalam bentuk nikmat, yang kita merasai hanyalah dengan dia, Allah sahaja. Okay. Saya begini. Puan-puan mendakwa puan-puan cinta pada suami kan? Dakwa ke benar? Benar ya? Okey, di saat cinta yang benar puan-puan pada suami puan-puan, puan-puan hanya merasai suami. Fokus puan-puan, perasaan puan-puan, hidup dan mati puan-puan, susah dan senang puan-puan hanya pada suami. Bukan pada hartanya, bukan pada pangkatnya, bukan apa yang dia miliki. Bukan pada kehansamannya. Bukan kepada apa lagi. Boleh faham ya? Cinta adalah cinta. Dia bukan cinta bukan diukur pada rupa. Cinta adalah cinta, dia bukan diukur pada harta. Cinta adalah cinta, dia bukan diukur pada apa yang dia ada. Boleh? Sama ada dia ada atau dia tak ada. Sama ada dia ada harta, dia tak ada harta, kita tetap mencintainya. Sama ada dia handsome atau tak handsome, kita tetap mencintainya. Sama ada dia apa saja, kita tetap. Itulah cinta yang tulus. Bukan kerana itu dan ini. Boleh ya? Maka di saat kita berinteraksi dengan Allah dengan perasaan cinta, hanyalah kepada Allah. Bahasa mudah, satu lagi bahasa mudah begini. Kita solat kerana apa? Betul, kerana Allah. Bukan kerana nak masuk syurga. Itulah tak sempurna. Kerana masih merasai kehendak diri. Orang yang cinta, dia sudah hilang dirinya yang ada pada diri, yang adanya dia hilang perasaan. Bahasa mudah begini, cinta adalah sebuah perasaan yang sampai kepada satu tahap dia hilang segala perasaan itu untuk dirinya, yang hanya perasaannya hantar untuk yang dicintainya. Itulah cinta yang sebenar. Tak ada. Syurga yang paling indah adalah bersama yang dicintai. Boleh? Kalau dia bersama dengan yang dicintai itu, syurga tu dah pasti. Pasti. Jadi
Sudah pasti, oh tak perlu. Ya, sebagaimana kita duduk dengan seorang suami dalam sebuah rumah, tak perlu kita fikir rumah, kita fikir suami. Tapi suami tu rumah lah. Ya, kan suami letak kita kat tepi jalan. Tak mungkin. Boleh ya? Syurga yang sebenar-benar adalah bersama dengan Allah. Sebab tu ada cerita, ada satu kisah kan, ada ulama dia doa pada Allah, ya Allah masukkan aku ke syurga, ya Allah masukkanlah aku ke syurga, ya Allah. Wahai Allah, aku nak bagi tahu sebenarnya aku bukan nak syurga, tetapi oleh kerana engkau telah menjanjikan aku kepada aku dapat melihatmu di dalam syurga. Jadi bukan masalah syurga. Yang kita ni masalah besarnya ialah syurga. Sebab apa? Sebab ada bidadari. Betul ya? Kenapa nak pergi jihad? Kerana orang yang mati syahid ditunggu oleh bidadari. Oh, itu aja engkau nak. Itu je awak nak. Itu aja you nak. Ini tidak tulus. Sebab tu hidup ni sebenarnya kalau kita sudah dapat bersama dengan orang yang kita cintai, kita tak kisah duduk kat mana pun. Di rumah yang kecil pun tak apa janji dia ada. Tapi duduk di dalam sebuah mahligai yang besar, tapi yang kita cintai sudah tiada, tak ada lagi makna mahligai itu. Kerana syurga yang sebenar bukan mahligai itu. Syurga yang sebenar adalah diri yang kita cintai itu. Dan okey, ulang balik. Maka cinta yang sebenar-benar cinta ialah bila mana sudah lenyap segala-galanya, yang ada hanyalah dia. Lenyap apa? Perasaan hati ni sudah lenyap. Sehingga lenyap pada diri kita sendiri pun tak ada. Itulah cinta. Ni duk sibuk tanya, you cinta tak kat I? Dah lama dah I tak dengar you cakap you cinta kat I. Oh, dia duk sibuk dengan diri dia. Maka selama mana orang yang duk sibuk dengan diri dia, sedangkan dalam masa yang sama dia mencintai orang A, dia mencintai B, dia mencintai C, tapi dia duk sibuk dengan diri dia, itu bukan pencinta yang jujur. Itu orang yang berkepentingan untuk diri dia. Betul ya? Ni perempuan ni. Yalah, perempuan kata cinta kat suami. Perempuan sibuk dengan suami ke perempuan sibuk dengan diri perempuan? Contoh, kena contoh lain. Samalah kita dengan Allah. Kita sekarang ni contoh, tapi kita nak bawa sebenarnya kepada perbahasan kita kepada Allah. Ya. Ini kita solat 2 rakaat, minta syurga, malulah pada Allah. Kecuali kita solat 100 rakaat, barulah boleh tahan jugalah kan nak minta syurga. Mintalah dekat dengan Allah. Bila mana dah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat. Bila mana dekat dengan rahmat, dekat dengan keampunan. Bila mana dekat dengan rahmat dan keampunan, tak payah cerita lah macam akak sebut tadi dah, tak payah cerita lah. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah mengatakan, inilah contoh kalau perempuan belilah, carilah buku-buku yang telah diterjemah, bacalah cerita ya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah ni, kita panggil Rabi'ah Adawiyah ni. Dia, kita nak kata apa ya, kebanyakan penulis-penulis pasal cinta Allah ni mesti memasukkan siri-siri kisah-kisah bagaimana cinta dia kepada Allah. Sehingga dia kata, wahai Allah, aku solat, aku beribadah padamu bukan kerana aku nak masuk syurga. Dia cakap awal-awal pada Allah. Dan bukan aku takut kepada neraka. Tapi aku beribadah kepadamu kerana cinta aku kepadamu. Sama ada selepas itu engkau nak letak aku di syurga atau di neraka, itu pulang kepadamu. Kerana orang yang mencintai seseorang, dia akan rela dilakukan oleh orang yang dicintai apa sahaja. Kerana ingin membuktikan cinta. Ni kita duk sibuk. Kadang-kadang kita sibuk. Kita kata kita cinta pada Allah. Kalau dah cinta Allah, ikut Allah lah nak buat apa kat kita pun. Ni Allah ni nak apa lagi pada saya ni? Demam dah pula dah. Baru mulai minggu lepas baru demam. Ni demam pula ni. Allah, kenapalah Allah ni? Ya kurang-kurangnya tunggulah bulan depan pula. Ni minggu lepas dah. Kenapa kita tanya soal? Kenapa? Ini masalah kita. Tak jujur dalam mencintai. Dan masih merasai diri dalam mencintai. Jadi kita ulang lagi sekali ya, supaya kita faham. Orang yang jujur dalam cinta dia, dia sudah tidak ada lagi merasai kepentingan untuk diri dia. Semua yang dia buat, semua yang dia lakukan, seluruh perasaannya adalah untuk yang dia cintai. Saya ulang lagi sekali ya, bahawa cinta yang jujur, cinta yang benar, pencinta yang hakiki, ialah dia tidak lagi merasai dan melakukan sesuatu untuk dirinya, bahkan seluruh yang dia rasa
seluruh yang dia lakukan, seluruh usaha dia, seluruh hidup dan mati dia kepada orang yang dia cintai. Kalau Allah, kepada Allah yang dia cintai. Sebab itulah keluar perkataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah bahasa cinta. La haula wa la quwata illa billah. Itulah bahasa cinta sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bahasa cinta. Seluruh diri ini, seluruh hidup ni, seluruh susah dan senang ini, seluruh bahagia dan derita ini, seluruhnya untuk Allah. Bahkan seluruh hidup ni dan mati ini ada untuk yang kita cintai, iaitu Allah. Itulah cinta. Silakan. Kalau kita Allah uji dengan sakit kan, Ya. kita belajar ni kita faham lah. Ya. Itu semua berjaya kepada Allah. Ya. Ya. Sebab kita cintakan Allah. Di hidup kita dan di alam hati kita memang nak berjaya. Tapi kita sendiri tahu, jauh di sebelah hati kita rasa sedih. Ya Allah, kita sakit. Adakah itu menunjukkan kita masih lagi jauh daripada rahmat dan redha Allah? Masih lagi jauh daripada hakikat memahami yang sebenarnya makna kehidupan dengan Allah. Ya, kenapa kita sedih? Allah bagi kita sakit. Kita kena sedih dengan diri kita yang gagal memahami kenapa kita sakit. Sebab Allah bagi kita sakit tu, salah satunya Allah nak suruh kita faham nikmat sihat. Orang tak akan mungkin faham nikmat sihat kalau dia tak pernah sakit. Orang tak akan mungkin faham gembira kalau dia tak pernah sedih. Orang tak akan mungkin faham senang kalau dia tak pernah susah. Maka Allah Ta'ala ini ingin memberi kepada kita sebuah anugerah melalui atau menjalani kehidupan dengan makna yang sebenar. Kalau selalu susah, itu bukan hidup. Kalau selalu senang, juga bukan hidup. Kalau selalu sihat, itu bukan hidup. Kita kan hidup dan melalui sebuah kehidupan. Dan di saat kita melalui sakit dan sihat itulah, akhirat nanti Allah bagi kepada kita, barulah kita rasa benar-benar nikmat yang Allah beri. Kenapa kita pernah melalui perubahan antara sihat dan sakit? Cuma kita tanya balik, kenapa Allah bagi kita susah? Atau memang kita yang menyusahkan diri kita sendiri? Berapa ramai orang dia kata Allah yang susahkan dia? Sebenarnya tak, dia cari pasal. Dia sendiri cari pasal. Dia tahu dah dia darah tinggi, dia makan kambing buat apa? Contoh. Dia tahu dah gaut, dia makan kerang buat apa? Contoh saya nak buat apa? Saya nak contoh ialah, analoginya ialah, berapa ramai manusia, bukan Allah yang susahkan dia, dia yang cari susah. Dia yang membuatkan dia susah. Ya. Akhir sekali dia salahkan Allah, kenapa Allah bagi dia sakit, padahal dia salah makan. Betul ya? Peratus, cuba tanya doktor sekarang ni, kalau doktor-doktor perubatan yang ada, mesti ada ni, tak ada kawan-kawan aja, cuba tanya, punca penyakit daripada mana sebenarnya? Allah suruh puasa, dia tak puasa. Dia makan, kemudian dia sakit. Kan? Allah suruh puasa, Nabi suruh puasa, puasa tu lah sihat. Puasa bukan lama pun, Isnin dengan Khamis aja pun. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan aja pun. Dia makan, disapu semua. Hari tak puasa pun dia makan, hari puasa pun dia makan. Lepas tu dia sakit, dia nak salahkan Allah, nak sedihkan Allah bagi dia sakit. Padahal dia cari pasal. Orang tu susah. Cuba tanya dia, kenapa dia susah? Sebab dia banyak dosa. Tapi kenapa Allah susahkan dia? Kerana Allah sayang pada dia. Dengan sebab dosa itu, Allah bagi dia sakit, Allah gugurkan dosa. Kalau harapkan dia nak bertaubat, dia tak bertaubat. Orang ni kalau tak sakit, tak bertaubat. Makin mengumpat, makin sihat. Macam mana agak-agak? Makin mengumpat, makin sihat. Bila mana mengumpat, bila mana tinggal solat, bila mana itu, Allah pun bagi dia sakit. Allah bagi dia sakit. Kenapa? Allah nak sedarkan dia. Kenapa Allah nak sedarkan dia? Allah sayang kepada dia. Jadi di saat kita sakit, macam akak kata tadi kan, di saat kita sakit, kita pun sedih kerana Allah sakitkan kita. Kita tak faham sebenarnya. Sepatutnya kita gembira macam tadi. Rasa seronok dengan bala. Kerana kita tahu bahawa dengan itulah Allah ampunkan dosa kita. Tak seronok. Tapi bukan seronok dengan bala sebenarnya. Seronok melalui kesabaran kita terhadap ujian Allah. Dengan sabar itulah Allah ampun dosa-dosa kita. Dengan ampun dosa itulah Allah selamatkan kita daripada dibakar dalam neraka. Macam mana? Lepas tu akhir sekali rasa seronok.
Wallahu a'lam. Dia minta begini puan. Kita minta, ya Allah, di saat Engkau uji aku dengan apa sahaja pun, di saat Engkau beri nikmat kepada aku dengan apa nikmat pun, tolong fahamkan aku, apakah hikmah di sebalik apa yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Kita ni kadang-kadang kita gagal memahami apa kehendak Allah. Apa kehendak Allah atas diri kita sebenarnya? Bahagia. Sebab tu Allah persiapkan syurga dengan segala-gala kenikmatan. Tapi kita ni nak bahagia, tapi kita gagal memahami, sehingga kan kita mencari bahagia yang sementara. Ya? Kita ni nak bahagia, tapi kita mencari bahagia yang sementara. Bahagia dunia, bahagia makan. Ada orang dapat makan bahagia, betul ya? Oh, puas hati ustaz, saya lama dah nak makan benda ni. Oh, jumpalah, boleh makan, ya Allah, puas hatinya, ya Allah, boleh makan, bahagia dia. Dia tak tahu lepas dia makan tu apa jadi. Itulah saya dengan tuan-tuan. Kenapa gagal dalam memahami erti bahagia? Betul ya? Oh, ada orang dia rasa apa, masyhur nama dia, orang kenal satu dunia, orang kenal, bahagia. Kemudian susah berjalan sana. Kejap ustaz nak ambil gambar, kejap ustaz nak makan pun tak boleh. Bahagia? Mula banyak paparazi kan, tak. Bahagia? Akhir sekali tak. Itulah kita salah faham terhadap apa yang kita lalui. Sebab itulah akhir sekali serah diri kita dengan kehendak Allah. Di saat Allah kehendak kita gembira, gembira. Di saat Allah nak kita senyum, kita senyum. Di saat Allah nak kita menangis, kita menangis. Boleh ya? Itulah pencinta yang sebenar. Kita tajuk kita jangan lupa ni, pencinta yang sebenar ataupun hakikat pencinta, iaitu cinta kepada Allah dan lalui hidup ni dengan Allah. Dan tolong faham, di saat kita lalui hidup dengan Allah, cuba belajar melalui kekasih Allah. Adakah kekasih Allah selalu senyum? Tak, ada waktu senyum, ada waktu menangis. Adalah kekasih Allah selalu senang? Ada waktu senang, tapi ada waktunya susah. Tengok Rasulullah. Jadi siapa-siapa yang ingin mencintai Allah, bersedia sebagaimana hidup dengan bagaimana bagi Rasulullah itu bagaimana. Kadang-kadang dihina. Kenapa Allah datangkan orang hina kita? Supaya kita jangan pernah rasa mulia dengan orang, kecuali hanya dengan Allah. Okey ya? Tak payah contoh lain ya? Jadi sejak orang hina kita, terima kasih. Terima kasih you inahai. Terima kasih ya. Ada nak hina lagi? Silakan. Jangan pula you cakap lagi sekali. Tahulah I buat apa. Tak payah. Ya. Terima kasih you hina I. Sememangnya I pun tak mulia pun, memang I hina pun. Kalau you nak hina, you hina lah. Ya. Boleh ya? Kerana yang memuliakan kita, kalau A datang puji kita pun, adakah mulia kita? Belum tentu juga. Berapa ramai orang di luar sana dipuji dan dipuja oleh Allah, akhir sekali Allahumma neraka orang yang dipuji dan dipuja itu. Orang kafir yang dulunya dipuji hebat, ya, dengan segala satu dunia kenal dia mati kafir, Allahumma neraka dia. Ya. Sebab tu jangan kita sedih dengan orang hina kita, dan jangan terlalu gembira kerana dipuji. Oh, seronok kena puji, ya Allah, seronok kena puji. Dia tak tahu, ya, pujian sekadar apa? Menyembelih leher dia. Berapa ramai orang puji kita kerana nak sembelih kita. Betul? Betul. Berapa ramai orang angkat kita kerana apa? Kerana nak jatuhkan kita. Dia angkat dulu, biar jatuh tu sedap sikit. Kan? Betul tuan ya? Dia angkat dulu, dia angkat makin tinggi. Kemudian dia tarik, bam, habis. Lepas tu jangan terlalu gembira di saat orang angkat kita. Apa ramai kiri kanan tu dia angkat. Dia juga yang menjatuhkannya. Betul ya? Okey, kalau dah betul, selesailah tajuk kita. jadi kita ulang balik penutup dia ni. Penutup dia ulang balik ni. Faiza, maka apabila afnahum, jika Allah melenyapkan mereka, iaitu manusia ini, anhum, daripada diri mereka. Jadi persoalan cinta ni ialah, apa poin dia? Nak ulang balik ni sebelum sambung di sini. Persoalan paling penting dalam cinta ini ialah sehingga lenyap terhadap dirinya
dan seluruh rasanya hanya untuk yang dicintainya. Itulah cinta. Ya? Itulah cinta. Selama mana kita masih merasai sesuatu untuk diri kita, sedangkan dalam masa yang sama kita mendakwa kita cinta kepada seseorang itu, tetapi masih lagi rasa untuk kepentingan diri, keseronokan diri, kepuasan diri, itu bukan cinta yang sebenar. Maka sebab itulah sampai satu tahap di saat kita cinta Allah, Allah sendiri akan jadikan diri kita, manusia ini, Allah melenyapkan mereka manusia daripada diri mereka sendiri. Maka akan lenyap kelazatan terhadap balak dan nikmat. Yang lazatnya hanya dengan Allah, yang seronoknya hanya dengan Allah. Sebab tu wali-wali Allah dia tak kisah ketika mana ditimpa bala, dia tak kisah. Ditimpa kesenangan, dia tak kisah. Kerana bukan masalah bala dengan kesenangan, yang dianya dengan Allah. Dia tak nampak sakit, dia nampak Allah yang memberi sakit. Bila mana Allah Ta'ala memberi sakit, dia cinta pada Allah, Allah yang bagi sakit, dia seronok lah. Tapi sampai satu masa, dia bukan seronok dengan sakit itu, dia seronok dengan Allah tu. Sebenarnya kalau suami bawa datang pada perempuan ni, saya cakap suami sebab perempuan ni ramai, majoriti ya, kita ni minoriti ni, kita ni kena perlahan sikit. Selamat kita. Dia ramai-ramai ni. Perempuan, di saat perempuan mendapat hadiah daripada seorang suami yang perempuan dakwa, atau perempuan memang jujur mencintai suami, dapat hadiah, perempuan seronok dengan hadiah ke seronok dengan suami? Ini yang masalah ni. Ini masalah ni. Akak cakap je, ini masalah. Puan-puan, tuan-tuan cuba uji dia. Uji dia macam mana? Hari ni bagi barang kemah, besok bagi sesuatu yang tak ada nilai seolah-olahnya. Nak tengok sejauh mana kegembiraan dia. Maka di saat dia dapat barang kemah, ya Allah seronok, ceria, wajah dia senyum satu hari tu. Tapi di saat kita bawa balik kepada dia benda yang biasa, dia pun buat tak tahu je. Letak kat situ lah bang. Tapi bila mana kita bawa balik barang kemah, itu apa tu bang? Dia pun dah tahu barang kemah. Orang perempuan cerdik buat barang kemah ni. Dia tengok kotak pun dia tahu dah kotak tu barang kemah. Wah, apa tu bang? Wah, seronoklah saya. Tapi bila mana kita bawa balik biasa, letak kat situ je bang. Maknanya itulah kehidupan ni. Syurga ni sekali aja Allah bagi. Allah tak bagi banyak kali pun. Okey ya? Nak jawab apa? Jadi itulah masalah. Jadi orang yang benar mencintai ni, tak kira, dia tak kisah. Kerana dia bukan seronok dengan barang tu, benda tu. Yang seronok dengan yang memberi tu. Di situlah yang kita nak belajar ni. Bahkan keseronokan yang dia luahkan itu pun bukan untuk diri dia, tapi untuk yang dicintai dia. Jadi di saat suami bawa datang kepadanya barang kemas, dia bukan seronok dengan barang kemas, dan dia bukan seronok dengan diri dia, tapi dia menzahirkan keseronokan itu supaya yang dicintai itu seronok. Jadi kita bila mana kita bagi hadiah kat orang kan, orang senyum, orang suka, orang terima kasih kan, kita pun turut gembira. Kerana nilai kita pada bukan benda yang kita bagi tu, ialah nilai pada dia gembira dengan benda tu. Dan kegembiraan dia bukan untuk diri dia, tapi dia mengembirakan untuk kita kerana yang memberi. Tu memang susah tu nak sampai tahap tu. Jadi selama ni pencinta-pencinta yang ada tu, termasuklah aku pencinta wanita tu, bohong semua tu. Akulah pencinta wanita kan. Menyanyi. Tu hati-hati tu. Kecuali dia kata apa? Aku pencinta wanita kerana Allah. Tu lain. Cuba ubah lirik. Itu mungkin benar. Wallahu a'lam. Habislah situ insya-Allah. Ada soalan sebelum masuk fasal? Kita akan baca. Kita ada 10 minit lagi. Kita akan baca. Ada soalan sebelum tu? Okey ya? Jelas ya insya-Allah ya? Berlapang dada tu salah satu daripada ciri cinta. Cinta bukan sekadar berlapang dada. Salah satu berlapang dada ni salah satu daripada ciri cinta. Bukan kata begini, kalau macam tu kita kena sentiasa berlapang dada lah.
Bukan. Kita kena macam ni. Kita kena sentiasa mencintai. Maka di saat kita sentiasa mencintai Allah, maka sentiasa berlapang dada, sentiasa menerima, sentiasa redha, sentiasa segala-galanya. Bahkan tak pernah merasai untuk diri kita. Kalau kita kata kita kena berlapang dada, itu masih untuk kita. Okey, tajuk ni boleh faham tajuk ni. Muka surat 52 ni, perbahasan kita, hakikat cinta yang sebenar, sehingga diri kita pun lenyap perasaan untuk kita, kepentingan untuk kita, seluruhnya untuk yang dicintai. Ini memang tak akan mampu untuk kita menyatakan. Ya. Tapi kita ni, macam kita sebut tadi lah, kenapa kita solat? Sebab nak syurga. Kenapa kita puasa? Sebab nak syurga. Kenapa kita sebab nak nikmat? Kenapa solat duha? Sebab nak murah rezeki. Kita masih lagi berkepentingan untuk diri kita. Sedangkan dalam masa yang sama kita kata untuk Allah. Usalli fardu maghrib lillah, usalli fardu isya lillah, usalli sunnatud duha lillah. Ya ke lillah? Ke lil murah rezeki. Tapi ustaz, solat duha ni kan Nabi yang cakap murah rezeki. Ya, Nabi cakap murah rezeki. Tapi sebelum ni solat duha murah juga rezeki pun, tak solat duha pun. Sebelum ni ada solat duha? Tak. Murah tak rezeki? Murah juga. Jadi Allah Ta'ala ni, tengok. Jadi kalau kita dah faham, okey, solat duha tu untuk Allah je lah. Tak payah untuk murah rezeki. Sebab tak solat pun Allah bagi rezeki. Jadi masalah sekarang ni, kita kata untuk Allah, tapi dalam masa yang sama untuk kepentingan diri. Itulah bukan cinta. Yang sekarang kita bincang pasal cinta. Bila mana bisa bincang pasal cinta, apa makna cinta? Cinta ialah menafikan segala kepentingan untuk diri, menafikan perasaan untuk diri, seluruhnya perasaan dan kepentingan untuk yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Allah. Begitulah dalam konsep kehidupan sesama manusia. Jadi rupa-rupanya kalau kita bicara betul-betul tajuk ni, semua pendakwa-pendakwa yang ada ni sekadar mendakwa cinta. Bukan cinta. Tu filem-filem cinta tu lagilah bukan. Ya, bergaduh daripada pagi sampai petang. Cinta apa? Kejap baik, kejap bergaduh. Cinta tak akan pernah bergaduh. Bergaduh ni ada dua pihak. Kalau seorang okey, seorang lagi dia tak jadi gaduh. Jadi bila mana kita sudah mencintai dia nak gaduh dengan kita, biarlah dia. Kita tak akan melayani pergaduhan itu. Dia nak benci kita, biarlah dia benci. Kita tak akan benci lagi dia. Dia nak cakap apa kat kita, biarlah dia cakap. Begitu macam kita suami, puan-puan, tuan-tuan ya, kita suami ni kita kena ada haibah. Kita kena ada haibah lah. Kita suami. Jadi di saat isteri nak kata kita, nak maki kita, nak hamun kita, biarlah dia. Kita suami, relax. Inilah yang dikatakan selama dulu yang dia lafaz cinta pada isterinya dulu sebelum kahwin dulu, bohong. Sedaplah cakap kat orang kan. Tak jujur. Habis kita jujur ke? Tu dah. Kan kita dulu kan cakap juga kat isteri suami tu kita cinta. Siapa yang tak jujur sebenarnya ni? Siapa yang tak jujur sebenarnya ni? Baik mengaku je lah. Jadi kita ni, sebab tu kita kata, sebab tu Rasulullah balik lewat, isteri tak buka pintu, ketuk-ketuk, tidur kat situ. Tidur kat depan pintu. Kekasih Allah. Tidur depan pintu. Bila mana Sayyidah Aisyah buka pintu, minta maaf. Rasul kata tak, ini salah aku. Tengok. Itu suami yang benar-benar pencinta isterinya. Suami hari ni kalau ketuk-ketuk pintu tak buka, termasuk saya barangkali, aku terajang kat pintu ni. Terajang. Tak buka pintu depan, ketuk pintu belakang. Tak buka pintu belakang, ketuk macam-macam lah boleh ketuk kan. Janji bangun je lah. Kalau tak buka juga, memang kena marah pagi besok. You ni tidur kan mati? Ini mesti macam. Mesti. Betul ya? Satu lagi pelik. Perasan tak pelik? Kenapa Rasulullah tak pergi rumah isteri lain? Kan Nabi kan banyak isteri. Kan rumahnya dekat. Tengok hebatnya Rasulullah. Itu giliran dia. Itu hak dia. Dah dia tak buka pintu,
Nak buat macam mana? Dan dia tak buka pintu pun bukan dia itu dia buat apa? Dia tidur. Manusia kan tidur ni kan mati. Takkan nak bergaduh dengan orang mati? Berakal lah sikit kan. Oh, saya tengok Rasulullah ajar la haula wala quwata illa billah. Itulah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap apa suami-suami kat luar tu? Isteri-isteri yang kat luar tu yang kata contohnya cinta suami, tapi marah kat suami, herdik suami. Sama juga suami di luar sana, tumbuk isteri, ya Allah. Yang tu baru saya dapat dengar, ya Allah, tumbuk sepak apa ni? Ya. Apa ni? Kita pun tak faham apa benda dia ni. Dulu bukan main lagi bercinta, bawa ke bukit sana, bawa ke gunung sini kan. Oi, nipu semua ni. Tahu kan Selangor kan banyak bukit, pergi Bukit Kuda, pergi Bukit Rimau. Bawa pergi ke kota mana, ke kota ni, kota Kemuning, dia bawa sana, bawa sini. Rupanya tipu saja. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah al azim. Bohong rupa-rupanya. Allah. Baik. Ketawa-ketawa juga. Faham tak ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak mudah. Ini teori tahu ni. Teori ni yang duk bahar-bahar ni, gelak-gelak, kejap diam, kejap gelak ni. Teori ni. Keluar nanti belum tentu. Sebab tu kena ada zikir. Silakan. Ustaz, kalau kita terima apa saja yang Allah bagi itu dengan dalam otak kita fikir alhamdulillah, kita bersyukur sebab kita menunjukkan Allah. Kau sikit biar ramai dengar. Kita menunjukkan bahawa Allah sedang melihat kita, memerhati kita. Sudah tentu. Kan? Itu caranya. Ya. Dia salah satu cara berinteraksi dengan Allah, sentiasa merasai bahawa Allah sedang memantau kita, memandang kita, melihat kita. Namanya muraqabah. Ingat kita dah bahas kita tajuk sebelum ni. Salah satu kaedah, cara supaya hubungan hati kita sentiasa dengan Allah, sehingga sampai satu masa kita mengenal Allah, dan di saat itulah kita akan mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Salah satu bermula yang Puan sebut tadi, yang Kak sebut tadi, bermula dengan hati ni sentiasa hadirkan dalam hati kita, merasai bahawa Allah sentiasa melihat kita. Melihat kita, memantau kita. Bahkan kalau lebih tepat, kalau kita sebut, Allah sentiasa, kita kena rasa dan tahu, Allah sentiasa menjaga kita dengan sebaiknya. Penjagaan Allah ada sebaik-baiknya. Allah sentiasa menyayangi dan mencintai kita. Puan-puan, kita mendakwa kita cinta pada seseorang, kita tak bagi kepada dia segala-galanya pun, kerana kita lemah, kita juga serba kekurangan. Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, dia bagi kepada kita sampai kita sendiri pun tak terhitung nikmat dia. Ini salah satu. Puan-puan nak bukti apa lagi? Kalau kita tanya, kita nak bukti apa lagi bahawa Allah amat mencintai kita? Apa lagi bukti yang kita nak? Dia cipta kita, dia hidupkan kita, dia bagi segala-gala pada kita sampai kita sini pun tak terhitung banyaknya Allah beri kepada kita. Maknanya kalau kita tidak juga mencintai Allah, memang kita ni hamba yang tak tahu nak cakap apa. Tak sedar diri ke tak apa, wallahu alam lah ya. Itulah di antaranya. Wallahu alam. Setakat itulah insya-Allah ya. Okey dah masa dah okey. Mana kita bawa ke depan nantilah yang pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.